Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Pada hari ini tibalah giliran kumpulan kami iaitu kumpulan 2 untuk membentangkan tajuk tugasan iaitu latihan dan pembangunan guru berkualiti dan profesional guru. Kami sangat berbesar hati dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Jamalullah, Dr. Aida Hanim dan rakan-rakan sekalian kerana sudi mendengar dan memberi perhatian kepada sesi pembentangan kumpulan kami. Kami juga berharap semua berada dalam keadaan sihat dan sentiasa dijauhi daripada wabak COVID-19. Baiklah, suka untuk kami perkenalkan ahli kumpulan kami iaitu terdiri daripada Darna Saprudin, saya Rohaiza Rozali, Mas Farizan Maslan dan Muhammad Rahawaluddin Ismail. Sesi pembentangan pada hari ini akan dikendalikan oleh kami berempat di mana untuk nombor 1 dan 2 akan diterangkan oleh saya dan bahagian 3 diterangkan oleh Puan Darna, bahagian 4 oleh Encik Rahawaluddin dan yang seterusnya oleh Puan Mas Farizan. Terdapat pelbagai definisi berkaitan pengurusan sumber manusia dan menurut Mattis dan Jackson pada tahun 2010 menyatakan pengurusan sumber manusia adalah penggunaan sumber manusia dan organisasi yang berkesan melalui pengurusan aktiviti berkaitan kaki tangan. Terdapat 4 aktiviti utama pengurusan sumber manusia menurut Dicenzo dan Robin pada tahun 2013 iaitu pengambilan kaki tangan, latihan dan pembangunan, motivasi dan penyelenggaraan. Untuk kumpulan kami akan terangkan berkaitan latihan dan pembangunan dalam penghasilan guru berkualiti dan profesional guru. Latihan dan pembangunan ini sangat penting kerana ia bertujuan untuk melatih dan membangunkan pekerja supaya mereka dapat menjadi pekerja yang efisien dan bekerja untuk mencapai matlamat organisasi. Latihan merupakan satu program yang dibentuk untuk meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan keupayaan pekerja untuk memenuhi keperluan pekerjaan semasa bagi mencapai matlamat organisasi. Menurut Ibrahim Ahmad 2006 dan Muhammad Ali 2001, menyatakan latihan merupakan satu program yang terancang dan sistematik untuk membangunkan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan melalui satu proses pembelajaran bagi mencapai prestasi kerja yang efektif. Manakala menurut Abdul Aziz pada tahun 2002 pula menyatakan latihan merupakan satu proses pembelajaran yang berterusan yang disusun untuk mengubah sikap, pengetahuan dan kemahiran pekerja agar prestasi kerja mereka dapat ditingkatkan. Justru, setiap organisasi perlu menyediakan latihan kepada kaki tangan masing-masing supaya dapat menghasilkan kaki tangan yang berkemahiran, berpengetahuan dan berkeupayaan untuk meningkatkan prestasi masing-masing dan seterusnya dapat mencapai matlamat organisasi. Manakala menurut Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 tahun 2019 menyatakan latihan adalah bermaksud proses pemindahan ilmu pengetahuan secara sistematik bertujuan menambah pengetahuan dan kemahiran untuk memenuhi keperluan dan tuntutan semasa dalam organisasi. Proses ini dicapai melalui sebarang bentuk pembelajaran seperti kursus, latihan semasa bekerja dan program mentoring atau coaching atau yang seumpama dengannya yang menyumbang kepada pembangunan individu dan kecemerlangan organisasi. Baiklah, kita lihat pula apa yang dimaksudkan oleh pembangunan. Pembangunan merupakan program berterusan yang disusun secara formal bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keupayaan pekerja dalam organisasi pada masa hadapan. Pembangunan merupakan satu keperluan yang wajib kepada setiap individu, organisasi dan masyarakat secara keseluruhan dan ini dinyatakan oleh PIL pada tahun 1992. Kita lihat pula
Penyataan yang dipetik daripada Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 6 tahun 2005 yang menyatakan pembangunan diri merujuk kepada peningkatan kemahiran, kebolehan dan kerjaya yang dapat dicapai dengan mempraktikkan pengetahuan, pendedahan kepada pelbagai idea dan pengalaman serta melalui latihan dan mentoring. Berikut disenaraikan beberapa kepentingan latihan dan pembangunan kepada organisasi. Melalui latihan dan pembangunan akan dapat mempertingkatkan pengetahuan kerja dan kemahiran dalam semua peringkat organisasi termasuk pengetahuan dan perkembangan teknologi semasa. Apabila pengetahuan dan kemahiran telah meningkat, secara tidak langsung akan mempertingkatkan kualiti dan produktiviti dalam kalangan pekerja. Jadi, motivasi dan kepuasan bekerja juga akan turut meningkat. Apabila berlakunya keseronokan dan semangat untuk bekerja, akan mempertingkatkan jalinan hubungan dan turut membantu membina semangat kerja berpasukan sama ada di dalam kalangan subordinate, rakan sekerja ataupun pemimpin. Jadi apabila berlakunya perkara-perkara ini akan menyebabkan berlakunya peningkatan kecekapan dan diharapkan akan mengurangkan kesilapan, jadi secara tidak langsung akan menjimatkan kos dan perbelanjaan penyelenggaraan dalam organisasi tersebut. Baiklah, barisan pencara dan rakan-rakan sekalian, kita lihat pula penyataan berkaitan guru berkualiti yang dinyatakan dalam Standard Guru Malaysia tahun 2009. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan pelbagai usaha untuk melahirkan dan melestarikan guru-guru berkualiti dan memastikan mereka yang berkualiti kekal dalam sistem pendidikan negara dan kekal berkualiti di sepanjang tempoh perkhidmatan. Antara langkah yang diambil termasuklah usaha untuk memantapkan latihan keguruan, menambah baik sistem pemilihan calon guru seperti yang telah diterangkan oleh kumpulan 1 dan juga melonjakkan kecemerlangan institusi latihan perguruan dan menambah baik laluan kerjaya serta kebajikan guru. Pencapaian tahap kualiti yang tinggi di peringkat sekolah rendah dan menengah merupakan penentu kesinambungan tahap kualiti di peringkat institusi pengajian tinggi. Justru, institusi yang menawarkan latihan perguruan sepatutnya menyediakan keperluan latihan yang mantap bagi menjamin penghasilan guru-guru yang berkualiti. Bagi menjamin guru berkualiti dari segi profesionalisme, kompetensi dan keberkesanan mengajar, 3 aspek utama perlu diberi penekanan, iaitu nilai dan amalan profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Keupayaan guru-guru menguasai ketiga-tiga aspek ini dapat diukur berdasarkan standard yang dinyatakan dalam Standard Guru Malaysia. Baiklah, kita beralih pula kepada slide seterusnya berkaitan profesional guru. Profesional bermaksud ciri-ciri yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesyen. Menurut Ornstein dan Levin pada tahun 1993, terdapat 4 ciri dalam suatu profesyen. Ahli perlu menguasai ilmu pengetahuan yang mendalam, kecekapan dan kepakaran dalam bidang tertentu, adanya kod etika untuk mengawal tingkah laku ahli-ahli dan kebenaran diberi kepada profesyen oleh masyarakat untuk beroperasi. Persoalan yang timbul adalah, adakah guru dianggap sebagai suatu profesyen? Ya, guru dianggap sebagai suatu profesyen kerana guru-guru berpengetahuan terhadap mata pelajaran yang diajar, berpengetahuan mengenai pelajar dan adanya peningkatan profesionalisme guru seperti salah satunya dinyatakan dalam Standard Guru Malaysia. Selain itu, profesionalisme keguruan dikaitkan dengan ciri profesional seperti kelayakan menjadi pegawai perkhidmatan pendidikan, etika profesional dan diiktiraf oleh badan profesional, didaftarkan dalam sistem Guru Malaysia dan diberi sijil Guru Malaysia. Perkara ini dinyatakan dalam dokumen Pelan Induk Pembangunan Profesionalisme Keguruan ataupun PIPPK pada tahun 2016. Seperti yang dinyatakan dalam Standard Guru Malaysia pada tahun 2009, guru-guru perlu mempunyai tahap amalan nilai profesional keguruan
pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang tinggi bagi membolehkan mereka berfungsi sebagai guru profesional dengan berkesan. Siapakah peneraju latihan perguruan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia? Tidak lain dan tidak bukan adalah bahagian pendidikan guru BPG KPM yang telah ditukar nama kepada Bahagian Profesionalisme Guru selepas penstrukturan baharu KPM bermula tahun 2019. Bahagian Profesionalisme Guru mengendalikan program pendidikan keguruan dalam perkhidmatan yang memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru untuk melahirkan guru yang profesional, berketerampilan, berdaya tahan, berakhlak mulia, mengamalkan nilai-nilai murni, berdaya fikir dan cekap teknologi. Bahagian ini telah menerbitkan dokumen Standard Guru Malaysia sebagai panduan dan rujukan kepada guru, agensi dan institusi latihan perguruan dalam usaha untuk melahirkan dan melestarikan guru berkualiti. Standard Guru Malaysia ini menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi membantu guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. Dokumen ini akan disemak semula secara berkala bagi tujuan penambahbaikan berterusan. Baiklah, kita beralih pula kepada dasar dan punca kuasa pelaksanaan latihan dalam sektor awam. Jabatan Perkhidmatan Awam telah mengeluarkan Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 6 tahun 2005 Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam bertujuan untuk menerangkan pelaksanaan dasar latihan sumber manusia sektor awam untuk pegawai perkhidmatan awam persekutuan selaras dengan pelaksanaan sistem saraan Malaysia. Pelaksanaan sistem saraan Malaysia mulai 1 November 2002 yang berteraskan kompetensi dan pembelajaran berterusan adalah bertujuan untuk menggalakkan pembangunan diri, penguasaan pengetahuan, kemahiran, kreativiti dan inovasi. Struktur latihan yang akan dilaksanakan meliputi semua skim dan klasifikasi perkhidmatan yang akan melalui 5 peringkat berikut iaitu peringkat penempatan, peringkat asas, peringkat pertengahan, peringkat lanjutan dan peringkat peralihan. Seterusnya, Jabatan Perkhidmatan Awam telah mengeluarkan Surat Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 2 tahun 2005 Pelaksanaan Pelan Latihan Sumber Manusia Sektor Awam bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai struktur pelaksanaan Pelan Latihan Sumber Manusia Sektor Awam seperti dinyatakan di dalam Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 6 tahun 2005. Susulan itu, semua kementerian dan jabatan adalah bertanggungjawab menyediakan pelan operasi latihan bagi melaksanakan program latihan kepada anggota-anggota di bawah tanggungjawab masing-masing selaras dengan struktur latihan yang digubal. Pada 29 Februari 2016, Jabatan Perkhidmatan Awam telah mengeluarkan surat berkenaan penangguhan penguatkuasaan pelaksanaan dasar berkhusus 7 hari setahun bagi anggota perkhidmatan awam seperti yang digariskan di bawah Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 6 tahun 2005 Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam. Penangguhan ini adalah selaras dengan langkah merasionalisasi perkhidmatan awam serta mengoptimumkan perbelanjaan agensi-agensi kerajaan. Penangguhan penguatkuasaan ini juga adalah bagi memberi ruang kepada sebuah agensi kerajaan menyusun semula kursus-kursus di bawah pelan operasi latihan mengikut keutamaan dan keperluan anggota berdasarkan kepada keupayaan kewangan agensi-agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan Perkeliling Perkhidmatan Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 tahun 2019 Dasar Latihan Sumber Manusia Kementerian Pendidikan Malaysia bertujuan untuk memaklumkan pelaksanaan dasar latihan sumber manusia untuk warga kerja Kementerian Pendidikan Malaysia. Selaras dengan Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 6 tahun 2005 Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam dan Surat Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 2 tahun 2005 Pelaksanaan Pelan Latihan Sumber Manusia Sektor Awam, Kementerian perlu merancang program pembangunan sumber manusia berteraskan pembangunan kompetensi dan pembelajaran berterusan bagi melengkapkan pegawai dengan sikap, kemahiran dan pengetahuan yang bersesuaian dengan keperluan tugas masing-masing.
Baiklah, kita lihat pula objektif latihan dan pembangunan Kementerian Pendidikan Malaysia yang termaktub di dalam Perkeliling Perkhidmatan KPM bilangan 1 tahun 2019, iaitu menyediakan warga KPM yang berkualiti, berpengetahuan, berkemahiran, berfikiran luas, multitasking, kreatif dan mampu menghadapi cabaran semasa dan masa hadapan. Meningkatkan tahap profesionalisme dan nilai-nilai murni warga kerja KPM, menyokong pembangunan profesionalisme dan kemajuan kerjaya warga kerja KPM dan juga memupuk jati diri dan semangat cintakan organisasi dan negara. Baiklah, sekarang kita lihat strategi pelaksanaan dasar latihan KPM menurut Perkeliling Perkhidmatan KPM bilangan 1 tahun 2019, di mana semua pegawai KPM perlu menghadiri sekurang-kurangnya jumlah hari atau jam latihan berdasarkan perkeliling atau arahan oleh agensi pusat yang sedang berkuat kuasa. Buat masa sekarang, semua warga KPM perlu menghadiri sekurang-kurangnya 5 hari berkhusus dalam setahun. Latihan boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah bagi memenuhi jumlah hari atau jam latihan yang ditetapkan dalam setahun melalui latihan secara formal, sesi pembelajaran dan pembelajaran sendiri termasuk pembelajaran secara dalam talian. Secara umumnya, kehadiran 6 jam latihan dikira sebagai 1 hari berkhusus. Seterusnya, bahagian atau jabatan boleh menganjurkan kursus secara dalaman atau menjalin rangkaian kerjasama dengan institusi luar, begitu juga menerima tawaran kursus daripada agensi luar. Berikut adalah pelbagai jenis aktiviti yang disenaraikan dalam Perkeliling Perkhidmatan KPM bilangan 1 tahun 2019 yang boleh dirujuk oleh warga KPM bagi setiap program latihan yang telah dinyatakan sebelum ini. Dalam Perkeliling Perkhidmatan Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 1 tahun 2019, turut menyatakan jawatankuasa pelaksanaan dan pemantauan latihan di peringkat KPM. Panel Pembangunan Sumber Manusia PPSM latihan yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha dan Urusetia oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia merupakan jawatankuasa tertinggi di peringkat kementerian yang berperanan memantau pelaksanaan latihan di KPM. Jawatankuasa latihan diwujudkan bagi merancang, melaksana, memantau dan menilai keberkesanan latihan bagi kumpulan sastra yang ditetapkan di bawah jawatankuasa latihan termasuk perkhidmatan bukan guru dan pegawai perkhidmatan pendidikan. Jawatankuasa latihan perkhidmatan bukan guru dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan diurusetia oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, manakala Jawatankuasa Induk Pembangunan Staf iaitu JIPS dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dan urusetia oleh Bahagian Profesionalisme Guru. Di bawah JIPS terdapat dua jawatankuasa latihan iaitu terdiri daripada Jawatankuasa Latihan Pembangunan Profesionalisme Keguruan yang dipengerusikan oleh Pengarah Bahagian Profesionalisme Guru dan urusetia juga oleh Bahagian Profesionalisme Guru. Manakala Jawatankuasa Latihan dan Pembangunan Kepimpinan Pendidikan dipengerusikan oleh Pengarah Institut Aminuddin Baki dan urusetia juga daripada Institut Aminuddin Baki. Sementara itu, bagi rekod latihan yang dinyatakan dalam Perkeliling Perkhidmatan KPM bilangan 1 tahun 2019 menyatakan bahagian atau jabatan bertanggungjawab menyedia dan menyelenggara rekod latihan warga kerja masing-masing meliputi perancangan, pelaksanaan dan pemantauan program latihan termasuk peruntukan dan perbelanjaan. Perekodan kehadiran latihan dibuat sepenuhnya melalui SPL KPM. SPL KPM merupakan sistem pengurusan latihan KPM. Rekod latihan disimpan dan dikemaskini di dalam Human Resource Management Information System atau lebih dikenali sebagai HERMIS. Sistem pengurusan latihan guru
SPLG merupakan salah satu sistem penting yang diakses melalui portal SPL KPM atau dikenali sebagai eSPLG. SPLG ini lebih berfokus kepada latihan yang diterima oleh guru sama ada kursus, PLC, bimbingan dan pementoran, ulasan buku, lawatan kerja, bengkel, seminar atau kolokium, kajian tindakan dan penyelidikan, portal e-guru, perkongsian ilmu serta penulisan dan penerbitan. Berbeza daripada sistem pengurusan sekolah yang merangkumi 3 modul pengurusan KPM iaitu modul pengurusan sekolah, IMIS, modul pengurusan guru, e-operasi, modul pengurusan murid, APDM. Ketiga-tiga modul pengurusan KPM ini melaksanakan fungsi yang berbeza. Semua pegawai perkhidmatan pendidikan boleh melayari portal SPL KPM dengan mengakses menggunakan alamat URL SPL KPM. Pada dashboard SPL KPM memaparkan pelbagai maklumat berkaitan latihan untuk rujukan pegawai perkhidmatan pendidikan. Pegawai perkhidmatan pendidikan boleh log masuk SPLG modul individu melalui portal SPL KPM ini untuk menyimak rekod kehadiran latihan yang telah dilaksanakan dengan hanya menggunakan nombor kad pengenalan dan kata laluan masing-masing. Seterusnya, dalam sistem eSPLG, kita akan dapat lihat semua latihan yang telah kita laksanakan dan telah direkodkan sama ada latihan dalam perkhidmatan terbuka, latihan dan sesi pembelajaran kendiri ataupun aktiviti lain pembangunan profesionalisme berterusan. Dalam sistem eSPLG ini juga akan memaparkan hebahan-hebahan dan isu-isu terkini yang dimuatnai oleh bahagian profesionalisme pengurusan perguruan untuk makluman dan hebahan kepada semua pegawai perkhidmatan pendidikan. Isu terkini dan popular dalam eSPLG adalah berkaitan latihan atas talian melalui webinar susulan negara kita telah dilanda wabak COVID-19. Dengan ini, KPM telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menyalurkan maklumat dan menambahkan ilmu pengetahuan kepada pegawai perkhidmatan pendidikan melalui latihan atas talian seperti webinar. Senarai sesi webinar akan dipaparkan pada dashboard eSPLG dengan tajuk berserta anjuran daripada agensi, tarikh siaran, masa siaran dan juga butang untuk klik jika berminat untuk menyertai. Berdasarkan penerangan berkaitan SPLG ini menunjukkan Kementerian Pendidikan Malaysia sangat mengambil serius berkaitan latihan dan pembangunan dalam kalangan guru supaya guru sentiasa menambah ilmu pengetahuan, kemahiran, terutamanya untuk peningkatan diri guru itu sendiri dan juga profesionalisme diri mereka. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada satu lagi dokumen penting kepada warga KPM iaitu Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Dalam anjakan keempat PPPM 2013-2025 menyatakan berkaitan mentransformasikan profesen keguruan sebagai profesen pilihan di mana salah satu perancangannya adalah untuk meningkatkan kualiti program pembangunan profesional berterusan mulai tahun 2013. Susulan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan Plan Induk Pembangunan Profesionalisme Keguruan PIPPK cetakan pertama pada tahun 2016 sebagai satu dokumen dengan garis panduan yang membantu pegawai perkhidmatan pendidikan iaitu guru merancang pembangunan kerjaya dan pembangunan profesionalisme berterusan. Dokumen ini juga merupakan rujukan utama dalam pelaksanaan pembangunan profesionalisme berterusan. Pembangunan profesionalisme berterusan merupakan program latihan secara sistematik yang menjurus ke arah peningkatan profesionalisme dan pembangunan kerjaya serta kecemerlangan perkhidmatan. Selain itu,
Ia juga untuk meningkatkan kualiti pegawai perkhidmatan pendidikan secara berterusan melalui latihan yang terancang dan sistematik, merangkumi latihan, pembelajaran dan pembangunan sendiri. Terdapat 3 laluan kerjaya pegawai perkhidmatan pendidikan iaitu laluan PDP, kepimpinan dan kepakaran pendidikan. Dalam dokumen PIPPK 2016 ini turut menyatakan faktor utama untuk memastikan matlamat PPPM 2013-2025 tercapai adalah bergantung kepada kualiti pegawai perkhidmatan pendidikan dan amalan nilai profesionalisme keguruan yang terkandung dalam Standard Guru Malaysia. Seterusnya, saya akan menyerahkan sesi pembentangan ini kepada rakan sepasukan saya iaitu Puan Darna untuk meneruskan perbincangan dan penerangan berkaitan teori-teori dan model-model yang berkaitan. Diharapkan daripada penerangan yang telah diberikan, sama-sama kita dapat memahami dan mengetahui tentang konsep, dasar dan polisi serta dokumen-dokumen penting yang terdapat dalam Kementerian Pendidikan Malaysia untuk rujukan dan panduan kepada warga guru untuk terus meningkatkan kualiti diri dan juga profesional keguruan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Puan Rohaiza di atas pembentangan yang begitu jelas tadi. Baiklah, kini giliran saya pula, Darna binti Safruddin, yang akan menerangkan teori dan model yang berkaitan dengan latihan dan pembangunan profesionalisme di kalangan guru. Baik, kami telah memilih teori pembelajaran dewasa yang diperkenalkan oleh Malcolm Shepard Knowles sekitar tahun 1980. Knowles telah memperkenalkan konsep andragogi yang bermaksud pendidikan pembelajaran dewasa. Pembelajaran dewasa menurut Nurzaini adalah mengenai perubahan dalam sikap, pengetahuan, tingkah laku, kemahiran, cara berfikir dan produktiviti pelajar dewasa tersebut. Knowles telah memperkenalkan 4 prinsip dalam teori pembelajaran dewasa dan telah menerbitkan 5 andaian dalam konsep andragogi. Prinsip pertama adalah pelajar dewasa harus terlibat sama secara langsung dalam perancangan dan penilaian dalam pembelajaran mereka. Selain daripada itu, pengalaman sedia ada pelajar dewasa termasuklah pengalaman melakukan kesilapan merupakan asas atau foundation bagi pembelajaran andragogi yang berkesan. Selain daripada input pembelajaran yang berorientasikan masalah dan bukannya orientasi kandungan semata-mata. Akhir sekali, Knowles juga turut mencadangkan intipati pembelajaran atau latihan hendaklah relevan dan mempunyai impak terhadap kehidupan peribadi mahupun impak terhadap kerjaya pelajar dewasa tersebut bagi memastikan mereka terus terdorong secara ekstrinsik dan intrinsik untuk meneruskan pembelajaran mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan 2 jenis model iaitu model am dan model khusus. Pertama, bagi model am yang menerangkan keperluan latihan dan pembangunan profesionalisme dalam pengurusan sumber manusia, kami telah memilih model sistem latihan dan persekitaran organisasi yang dicetuskan oleh Blanchard dan Thacker tahun 1999. Menurut Blanchard dan Thacker, elemen-elemen dalam persekitaran organisasi secara lumrahnya tidak bersifat kekal atau tetap. Contohnya akan wujud perubahan dalam strategi, kewangan mahupun polisi dan tidak dapat dielakkan. Perubahan-perubahan ini sebenarnya akan merangsang organisasi untuk melaksanakan latihan dan akhirnya selepas program latihan, impaknya akan kembali semula kepada pembentukan persekitaran organisasi yang lebih mantap. Sistem latihan dalam model ini dapat dibahagikan kepada 3 tahap, iaitu pertama tahap input, diikuti dengan tahap proses dan diakhiri dengan tahap output. Tahap input di mana terkandungnya unsur keperluan atau tuntutan latihan oleh pihak pekerja ataupun terdapat keperluan peralatan ataupun peruntukan bajet yang diperlukan bagi latihan yang dirancang. Tahap proses pula merupakan
intipati kandungan program latihan dengan melibatkan analisis keperluan latihan bagi organisasi, individu dan tugasan. Tahap proses juga melibatkan reka bentuk latihan dan edaran surat berkeliling. Tahap output pula dapat digambarkan sebagai hasil daripada pelaksanaan program latihan dengan melihat gap performance pekerja sebelum dan selepas program latihan. Oleh yang demikian, latihan dalam sumber manusia sebenarnya umpama nyawa yang dapat memastikan pekerja dapat bergerak seiring dengan perubahan-perubahan yang berlaku. Bagi model khusus latihan dan pembangunan profesionalisme di kalangan guru, kami telah memilih model pembangunan profesionalisme berterusan atau model PPB yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2014. Menurut Khaim, pembangunan profesionalisme berterusan dapat melengkapkan guru dengan ciri-ciri pendidik profesional abad ke-21 bagi menjayakan pelaksanaan dasar pendidikan negara yang mempunyai kaitan secara langsung dengan keberhasilan murid. Guru berkualiti diharapkan akan menghasilkan murid yang berkualiti. PIPPK atau Dasar Pelan Induk Pembangunan Profesionalisme merupakan dokumen rujukan utama bagi pelaksanaan model PPB ini. Model PPB ini menggariskan 3 standard seperti dalam SDM bagi memastikan guru berperanan dalam bidang pendidikan. Tiga standard tersebut adalah amalan nilai profesional, pengetahuan dan kemahiran yang merupakan asas utama dan perlu dikuasai oleh setiap guru. Model PPB ini merupakan kerangka penting yang dapat menentukan peranan dan tahap kompetensi seseorang guru tersebut. Guru yang memiliki ketiga-tiga standard ini sebenarnya berupaya melaksanakan peranan dan tanggungjawab sebagai pelaksana, penggerak, pembimbing dan mentor, peneraju, pemikir strategik maupun sebagai pemikir holistik. Oleh yang demikian, aktiviti PPB juga berbeza mengikut peranan, tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Baik, di sini kita dapat lihat kategori PPB beserta contoh aktiviti. Bagi kategori PPB asas, di mana melibatkan contohnya bagi guru yang baru posting, maka contoh latihan atau program yang terlibat adalah program pembangunan guru baharu. Okey, bagi dasar yang telah berubah dari semasa ke semasa, maka contoh aktiviti yang dicadangkan bagi keperluan latihan dan profesionalisme guru adalah seperti program kemahiran berfikir aras tinggi, program latihan Linus ataupun program pentaksiran berasaskan sekolah. Guru juga sangat digalakkan untuk menyertai latihan di kategori elektif di mana latihan yang disediakan dalam kategori elektif ini dapat mengukuhkan kompetensi dan meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan bagi guru tersebut. Okey, contoh aktiviti bagi program latihan yang bersifat elektif ialah seperti persidangan dan juga pelaksanaan kajian tindakan. Seterusnya, saya akan menerangkan peringkat-peringkat dalam pelaksanaan PPB. Peringkat yang terlibat adalah pertama, peringkat perancangan, kedua, peringkat pelaksanaan, ketiga, peringkat perekodan dan peringkat yang terakhir ialah peringkat pemberian sistem mata kredit PPB. Baik, bagi peringkat perancangan, dalam menyokong dasar latihan sumber manusia sektor awam, sesuatu organisasi atau sekolah perlulah mengeluarkan atau merangka dan merancang pelan latihan yang lebih sistematik dan komprehensif bagi memastikan guru-guru dapat dilengkapkan dengan latihan yang berasaskan kompetensi dan pembelajaran yang berterusan. Selepas pelan latihan tersebut dirancang, kelulusan Jawatan Kuasa Induk Pembangunan Staf KPM hendaklah diperolehi.
Setiap guru harus memenuhi tuntutan kursus sebanyak 5 hari atau 6 jam sehari dalam setahun perkhidmatan. Terdapat 3 pendekatan bagi pelaksanaan aktiviti PPB, iaitu pertama pendekatan bersemuka iaitu face to face. Contohnya program kursus Linus ataupun bengkel PLC. Pendekatan yang kedua ialah pendekatan dalam talian iaitu secara online. Sebagai contoh e-pembelajaran sektor awam atau EXA dan juga program pembelajaran e-learning yang diperkenalkan oleh eDidik. Pendekatan yang ketiga ialah pendekatan teradun iaitu blended approach di mana penyampaian kursus boleh dilaksanakan secara konvensional atau 50-80% secara dalam tarian. Untuk pengetahuan semua, walaupun kita masih berada di peringkat PKP dan peringkat PKPB akibat pandemik COVID, guru-guru Malaysia masih meneruskan latihan dan pembelajaran mereka melalui e-learning atau pembelajaran atas talian yang dianjurkan contohnya oleh eDidik ataupun anjuran NGO seperti GSL iaitu Global School Leader. Peringkat ataupun tahap yang ketiga ialah tahap perekodan. Setiap latihan ataupun program bengkel yang dihadiri akan direkodkan dalam SPL KPM, Sistem Pengurusan Latihan Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia juga turut direkodkan dalam buku perkhidmatan kerajaan pegawai tersebut, juga di dalam fail rasmi peribadi pegawai. Akhir sekali, terdapat juga pemberian sistem mata kredit PPB terhadap 13 jenis aktiviti PPB yang dihadiri oleh guru tersebut. Pemberian sistem mata kredit ini merupakan satu nilai tambah dalam perkhidmatan dan pemberian mata kredit ini dijalankan secara automatik dalam SPL KPM. Di sini terdapat 13 contoh aktiviti PPB yang diberi mata kredit seperti coaching dan mentoring, kursus, penyelidikan, inovasi dan juga PLC. Akhir sekali, saya ingin berkongsi latihan dan pembangunan guru yang dijalankan di Singapura. Meskipun kita tidak boleh membandingkan latihan dan pembangunan guru di Malaysia dengan Singapura atas banyak faktor, contohnya tahap ekonomi, bilangan populasi guru. Namun, saya berharap latihan dan pembangunan guru Singapura ini dapat dijadikan sebagai nilai tambah pengetahuan kepada rakan-rakan sekalian. Untuk pengetahuan semua, di Singapura, mereka telah memperuntukkan 100 jam latihan setahun bagi seorang guru berbanding hanya 30 jam sahaja peruntukan latihan yang ditetapkan kepada guru-guru di Malaysia. Sekolah-sekolah di Singapura, mereka mempunyai peruntukan tersendiri bagi menyokong pembangunan ataupun tuntutan latihan yang diperlukan oleh guru. Latihan-latihan ini dijalankan atau diselaraskan oleh Academy of Singapore Teachers. Di bawah bimbingan Master Teachers bagi setiap subjek di sekolah. Di mana dalam akademi ini terdapat jawatankuasa Master Teachers yang akan membimbing bantu mengikut subjek di sekolah. Bimbingan latihan juga turut melibatkan pementoran oleh Master Teachers bagi guru baharu untuk beberapa tahun. Ini juga turut berlaku di Malaysia, namun tidak dijalankan oleh Master Teachers. Hanya dijalankan oleh ketua panitia. Berikut ialah model pembangunan guru yang digunakan dalam model latihan dan pembangunan profesionalism guru di Singapura. Di dalam model ini, diharapkan setiap guru akan dapat menghasilkan 5 jenis hasil sepanjang mereka berkhidmat sebagai seorang pendidik. Hasil tersebut ialah pertama, guru dapat menjadi pembina komuniti atau pembina masyarakat. Kedua, dapat menjadi ahli profesional yang kompeten. Ketiga, pendidik juga dapat menjadi pelajar yang berkolaboratif.
Keempat, menjadi pemimpin transformasional. Dan akhir sekali, menjadi pendidik yang beretika. Okey, demikian sahaja pembentangan daripada pihak saya. Saya berharap segala input yang diberikan adalah jelas dan bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih. Mini kajian. Kajian pertama. Amalan pembangunan profesionalisme dalam kalangan guru-guru novis. Artikel ini berkaitan dengan kajian tentang usaha-usaha pembangunan profesionalisme keguruan yang diamalkan oleh guru-guru novis yang ditempatkan untuk bertugas di sebuah sekolah yang beroperasi, iaitu bermula tahun 2002. Kajian ini mendapati guru-guru novis mempunyai kaedah dan cara tersendiri untuk membangunkan profesionalisme keguruan mereka. Hal ini dilakukan untuk membantu mereka meningkatkan keyakinan dan kebolehan mereka sebagai seorang guru. Walau bagaimanapun, mereka berhadapan dengan beberapa masalah dan kekangan yang berpunca daripada pihak sekolah atau pandangan serong individu di sekolah tersebut. Kajian kedua, hubungan antara latihan dalam perkhidmatan dan efikasi kendiri guru. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap latihan dalam perkhidmatan, tahap efikasi kendiri guru dan hubungan antara dua pemboleh ubah tersebut. Kajian melibatkan seramai 212 orang guru yang dipilih secara rawak dari 7 buah sekolah menengah di daerah Sungai Siput Utara, Perak. Dapatan kajian menunjukkan tahap keperluan latihan dalam perkhidmatan guru adalah sederhana, manakala tahap aplikasi kendiri guru adalah tinggi. Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara latihan dalam perkhidmatan dengan efikasi kendiri guru. Implikasi kajian menunjukkan latihan dalam perkhidmatan yang dilaksanakan meningkatkan efikasi kendiri guru. Kajian ketiga, penerimaan guru terhadap latihan dalam perkhidmatan dan kesesuaian aspek-aspek latihan dalam perkhidmatan. Artikel ini berkaitan dengan kajian penerimaan guru terhadap latihan dalam perkhidmatan yang diberi dan menilai kesesuaian aspek-aspek latihan dalam perkhidmatan, iaitu kandungan, penyampai, hari dan tempoh latihan serta tempat latihan diadakan. Kajian ini mendapati guru-guru memandang latihan dalam perkhidmatan sebagai alat pembangunan staf, alat pembangunan profesionalisme secara berterusan dan untuk mendidik guru-guru mengenai kompetensi yang baru. Pihak pengurusan sekolah boleh mewujudkan peluang yang lebih baik untuk menjadikan latihan dalam perkhidmatan bersesuaian dengan keperluan guru. Kajian keempat, kepuasan graduan terhadap kualiti program ijazah sarjana muda perguruan di salah sebuah institut pendidikan guru. Artikel ini berkaitan dengan kajian untuk mengenal pasti kepuasan graduan program ijazah sarjana muda perguruan PISMP sepenuh masa. Keluaran salah sebuah institut pendidikan guru terhadap kualiti program ijazah yang mereka ikuti. Kajian ini mendapati responden berpuas hati dengan kualiti keseluruhan program pengajian dan latihan guru PISMP yang mereka ikuti pada nilai min 4.49
dan memberi respon bahawa cakupan struktur pengajian PISMP menyediakan mereka untuk melaksanakan tugas sebagai guru. Namun, beberapa isu berkaitan dengan sokongan sumber pendidikan perlu ditangani dalam usaha menambah baik keberkesanan dan kepuasan pelanggan IPG. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rakan-rakan kumpulan saya di atas pembentangan mereka sebentar tadi. Kini tiba giliran saya, Mas Farizan Maslan, yang akan membentangkan berkaitan cabaran, cadangan penambahbaikan, implikasi dan rumusan dalam program latihan pembangunan profesionalisme guru. Baiklah, saya mulakan pembentangan berkaitan cabaran dan cadangan penambahbaikan mengikut peringkat pelaksanaan iaitu peringkat perancangan, peringkat semasa pelaksanaan dan juga peringkat selepas pelaksanaan program latihan. Merujuk kepada kajian-kajian lepas, seperti yang dipaparkan pada slide pembentangan, didapati bahawa cabaran yang dihadapi adalah kurangnya pelaksanaan analisis keperluan sebenar program, penetapan objektif program yang kurang tekal, kekangan peruntukan pelaksanaan program dan akhir sekali adalah lantikan fasilitator yang kurang tepat. Perancangan pelaksanaan program latihan guru perlu mengambil kira latar belakang peserta seperti jantina, umur, pengalaman mengajar dan kelayakan ikhtisas ketika merancang dan menyusun aktiviti sesuatu program. Diharapkan melalui maklumat yang diperolehi, SWOT analisis dapat digunakan untuk menentukan bidang-bidang latihan yang berfokus mengikut kesesuaian latihan supaya menjadi lebih seimbang dan berinovasi serta memenuhi keperluan sebenar guru dan organisasi yang terlibat. Pelaksanaan program latihan yang berfokus dan berkesan berpandukan kepada garis panduan yang dicadangkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dapat meningkatkan prestasi dan motivasi guru supaya lebih yakin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran. Guru profesional berkualiti kebiasaannya dapat mempercepatkan proses mencapai objektif agar peningkatan prestasi sekolah tercapai. Maka, penetapan objektif perlu tekal bermula di peringkat perancangan lagi. Meskipun berdepan dengan sumber kewangan yang terhad, pelaksanaan program latihan perlu diteruskan agar penambahbaikan profesional dan kualiti guru berterusan secara konsisten. Perbelanjaan secara berhemah disarankan agar menjadi amalan dalam pelaksanaan sesuatu program yang dirancang. Cabaran pemilihan lantikan fasilitator yang berpengalaman dan berbakat penting kerana ianya berupaya menguasai kaedah penyampaian yang berkesan berdasarkan tajuk dan objektif program yang telah ditetapkan. Seterusnya, kita lihat paparan untuk slide yang kedua iaitu berkaitan dengan cabaran dan cadangan penambahbaikan semasa pelaksanaan program latihan. Di antara cabaran-cabaran yang telah dikenalpasti adalah pelaksanaan program kurang berkesan yang melibatkan aktiviti pasif serta dilaksanakan secara blanket tanpa mengambil kira latar belakang peserta. Tempoh masa dan penggunaan bahan yang tidak relevan dengan pengisian aktiviti program. Lokasi yang tidak sesuai berdasarkan pengisian aktiviti. Dan yang terakhir adalah kelompok kehadiran peserta guru yang kurang tepat. Kaedah latihan mempengaruhi keberkesanan program latihan. Kaedah latihan yang aktif seperti main peranan, simulasi dapat menarik minat guru-guru yang hadir. Aktiviti aktif dan menyeluruh akan menambah ilmu pengetahuan guru, membantu mengubah cara mereka berfikir di luar kotak, bersikap lebih positif serta meningkatkan tahap profesionalisme mereka. Terdapat juga segelintir guru yang merungut berkaitan tempoh masa latihan yang dilaksanakan. Ini berlaku apabila program latihan yang dilaksanakan melibatkan tempoh masa yang terlalu panjang ataupun yang terlalu singkat.
Tempoh masa yang terlalu panjang kebiasaannya menyebabkan guru-guru mudah berasa bosan, tidak fokus apabila aktiviti rutin seharian mereka terganggu. Manakala bagi tempoh masa yang terlalu singkat pula menyebabkan pelaksanaan program latihan tidak mempunyai masa yang mencukupi, mengakibatkan aktiviti tersebut menjadi tergesa-gesa dan tidak memberi impak yang berkesan. Contohnya, satu program penataran yang dilaksanakan di peringkat kementerian adalah selama 3 hari 2 malam. Kemudian, apabila dilaksanakan di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri mahupun Pejabat Pendidikan Daerah hanya melaksanakan 1 hari sahaja. Seterusnya, di peringkat panitia sekolah pula hanya memakan masa selama 1 hingga 4 jam sahaja. Maka dengan itu, penguasaan program latihan menjadi tidak dapat dicapai. Manakala penggunaan bahan yang tidak relevan dengan pengisian aktiviti program menyebabkan program tersebut menjadi sia-sia untuk dilaksanakan dan merugikan kedua-dua pihak. Oleh itu, tempoh masa dan penggunaan bahan perlu bertepatan dengan objektif program. Pemilihan lokasi yang strategik berdasarkan pengisian aktiviti dengan melindungi masa instruksional. Guru menjadi lebih selesa dan ikhlas menjalani latihan serta meningkatkan kadar perkhidmatan guru secara optimal. Pemilihan kelompok peserta guru juga perlu bertepatan dengan objektif program. Seterusnya, bagi paparan slide ini, kita akan dapat melihat cabaran dan cadangan penambahbaikan selepas pelaksanaan program latihan. Di antara cabaran-cabaran yang dikenal pasti adalah kurangnya pelaksanaan kajian keberkesanan latihan setelah selesai program yang dijalankan. Program yang dijalankan hanya bersifat one-off sahaja. Dan yang terakhir adalah penyedia latihan tidak boleh memberi jaminan bahawa peserta guru tersebut dapat menguasai latihan yang telah diberikan serta tidak juga boleh menjamin guru tersebut mengamalkan ilmu baru yang diperolehinya. Selepas pelaksanaan program latihan, kajian keberkesanan program perlu dilakukan bagi mendapat maklum balas daripada guru-guru yang hadir. Maklumat ini mampu menentukan keberkesanan program supaya boleh ditambah baik dan kebolehlaksanaannya dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Kajian pengesanan berterusan juga perlu dilaksanakan melalui bimbingan dan pemantauan berterusan bagi menentukan tingkah laku baru masih diperhatikan oleh guru tersebut. Seterusnya, kesungguhan dan sikap guru untuk berubah kepada amalan yang lebih positif perlu sentiasa diterapkan sepanjang pelaksanaan program latihan tersebut. Sikap guru dan persekitaran yang positif menggalakkan penambahbaikan berlaku terhadap profesion keguruannya. Guru pula seharusnya mengamalkan ilmu pengetahuan baharu yang telah dipelajarinya dan dijadikan sebagai rutin amalan mengikut kesesuaian keadaan semasa. Baiklah, kita sambung lagi pembentangan berkaitan implikasi program latihan pembangunan profesionalisme guru. Di peringkat kementerian, profesionalisme guru secara menyeluruh mencakupi kemudahan prasarana dan fasiliti, bimbingan dan pemantauan, pengisian program sentiasa dinamik, berinovatif agar dapat melahirkan guru berkualiti, diiktiraf, dipercayai dan dipandang tinggi dalam segala aspek pendidikan. Seterusnya di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, segala hasrat inspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia disampaikan dengan jelas kepada sekolah untuk direalisasikan. Bimbingan dan pemantauan bagi melihat latihan menepati objektif dan standard kualiti yang digariskan. Seterusnya, pelaksana iaitu sekolah, anjakan amalan dan penyesuaian perspektif kepimpinan yang berkualiti dalam memberikan sokongan kepada guru agar pelaksanaan pembangunan profesionalisme berterusan berlaku. Organisasi guru sekolah sentiasa bersedia mengalami perubahan ke arah pendidikan berkualiti mendepani revolusi industri 4.0. Kemenjadian murid yang cemerlang secara holistik berjaya dilahirkan. Terakhir sekali adalah berkaitan rumusan program latihan pembangunan profesionalisme guru.
Pembangunan profesionalisme keguruan merupakan keperluan dalam usaha melahirkan dan memantapkan guru berkualiti dan berkompetensi tinggi agar dapat melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan seperti yang terkandung di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025. Kesemua peringkat kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan sekolah menyambut baik aksara ini dengan penuh rasa tanggungjawab bagi merealisasikan guru profesional kekal berkualiti. Penyedia latihan program pembangunan profesionalisme guru memerlukan komitmen yang tinggi dalam memberi latihan mengikut keperluan semasa serta guru pula perlulah memberikan kerjasama yang tidak berbelah bahagi. Peringkat sekolah, pentadbir sekolah iaitu pengetua guru besar perlu bijak berinteraksi dan menyediakan program latihan dan pembangunan guru memandangkan guru profesional berjaya meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta menghasilkan murid yang berkualiti. Latihan dan pembangunan profesional guru seperti latihan dalam perkhidmatan LDP perlu dilaksanakan mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Program latihan guru mestilah dilaksanakan mengikut keperluan sebenar guru agar seiring dengan keperluan semasa serta memastikan perancangan pelaksanaan yang tepat dan mantap dapat dilaksanakan. Ini kerana guru yang berkualiti dan profesional merupakan pemangkin kepada kecemerlangan pendidikan negara. Cabaran profesionalisme guru turut berhadapan dengan perkembangan dan cabaran global revolusi industri 4.0 bagi menghasilkan murid berkualiti secara holistik iaitu berpengetahuan, berkemahiran berfikir aras tinggi, kebat, berkemahiran memimpin, berkomunikasi dengan baik, beretika, mempunyai identiti nasional dan sifat kerohanian yang tinggi. Sebelum saya mengakhiri pembentangan, kumpulan kami menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk turut serta menyertai aktiviti kuis yang akan kami paparkan pautannya di grup Telegram PSM2020@UKM. Tuan-tuan dan puan-puan dimohon untuk terus klik pada pautan tersebut bagi tujuan pendaftaran. Aktiviti kuis ini akan terus diaktifkan sejurus tuan-tuan dan puan-puan selesai mendengar pembentangan daripada kumpulan kami pada hari ini. Akhir sekali, kumpulan kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Encik Jamalullah dan Dr. Aida Hanim. Terima kasih juga kepada rakan-rakan seperjuangan di atas kesudian meluangkan masa bagi mendengar pembentangan kami dan turut serta menyertai kuis yang telah kami sediakan. Kerjasama tuan-tuan dan puan-puan amat kami hargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. Ramadan Karim.